Assalamualaikum dan selamat hari ke serial oleh ke channel My College Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel My College Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, subscribe banyak-banyak. Terima kasih kerana sesi support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay. Okay, untuk video kali ni saya nak buat satu lagi video 10 tour review. Okay, itu saya dah tunjukkan video cara untuk kita pasang, kita set up simpan review dan juga cara simpan balik kemah Pioneer Camp Village M. Ini adalah version 3.0. So untuk video kali ni saya just nak kita nak tour, saya nak tengok kita akan bawa pusing keliling. Contoh kemah yang bila saya dah full setup macam ni dan tunjukkan cara macam mana korang setup supaya korang dapat gambaran lah pasal kemah Village 3.0 ni. So kalau korang tahu apa yang menarik, apa yang best, okay. So kalau korang tahu apa yang menarik pasal kemah ni, apa kelebihan dia dan juga apa kekurangan kemah Village M 3.0 ni, korang kena tengok video ni sampai habis, okay. Okay, sebenarnya sebelum ni saya dah buatlah review kemah Pioneer Camp Village M ni, tapi yang tu dia version 1.0, okay, first version. So yang ni adalah third generation generasi yang ketiga. So yang version 2.0 saya tak pernah buat lagi. Cuma actually dia sama je dengan 1.0, cuma yang 2.0 dia dah ada extended awning depan ni dengan dia punya silver coating. So yang sekarang ni yang terbaru adalah 3.0. So apa yang beza dia sebenarnya basically dia sama, size semua sama kecuali dia punya pintu lah. So sekejap lagi saya tunjuklah dengan lebih detail pasal pintu dia, okay. So sebelum tu saya baca sikit dia punya spek. Okay, yang ni adalah Pioneer Camp Village M. M tu untuk medium medium size. Dia adalah sebuah family tent yang size dia tak besar sangat. Dia medium size, dia sesuai untuk 4 ke 5 person actually. Then dia ada ventilation. Dia basically design dia adalah bentuk cabin tent dia sebuah cabin tent. Okay, size dia dia punya bukaan dia 270 kali 270 cm. Ketinggian dia 190 cm. Okay. So size dia consider medium dia tak besar sangat, dia sesuai untuk family kecil lah. Okay, dia punya material, okay, outer layer dia gunakan polyester 190T. Waterproof dia 2000 mm dan dia ada silver coating, okay. Dia punya inner layer menggunakan sama juga 190T. PU dia 450 mm dan dia ada jaring okay, dia punya netting. Okay, dia punya bottom dia gunakan 210D Oxford. PU dia 3000 mm, okay. Dia ada bed dia sekali dan dia ada bracket. Dia gunakan yang kemah ni dia gunakan cara pemasangan kemah ni jenis manual. Okay, dia bukan auto tent. Dia ada tiang-tiang besi lah. So untuk lebih detail pasal cara pasang boleh tengok video sebelum ni. Okay, dan berat dia dalam 12.5 kilo. Dia ada 3 warna sekarang ni, ada tan, olive green dan juga yang sekarang ni adalah warna hitam lah, black. Waterproofing dia tak ada masalah. Dia ada awning depan extended awning, belakang dia ada normal awning lah. Okay, lepas tu dia ada ventilation yang bagus dengan 4 tingkap. Okay, lain-lain dia ada silver coating. So tu je lah dia punya sedikit spek lah. So sekejap lagi saya akan bawa pusing-pusing, kita ronda, kita start daripada luar dulu dan kita masuk dalam. Lepas tu saya share lah feedback dia punya kelebihan dan kekurangan dan apa yang saya suka dan apa yang saya kurang suka pasal kemah Village M 3.0 ni, okay. First kita start daripada luaran dia dulu, okay. Kita tengok luar dia, lepas tu baru kita masuk dalam. Okay, dari segi luaran, okay, macam saya cakap tadi, kemah ni adalah sebuah cabin tent dan dia cara setup dia adalah manual, okay. So, walaupun manual pada saya dia tak susah. Village M ni antara yang paling cepat lah dan paling mudah untuk dipasang. Sebab cara dia mudah je, just pasang dia punya fiber pole kat atas dan kita naikkan 4 tiang, dah siap setup dia punya inner dan kita sarung je dia punya outer layer, okay. So gambaran daripada tepi macam ni lah. Okay, yang special ni pasal kemah Village M ni, okay, dia dah ada extended awning sama macam Village L dan juga Village T-Rex. Okay, dia ada extended awning kat depan, jadinya korang boleh jadikan depan ni sebagai korang punya common space, okay. Nak setup untuk tempat masak, tempat makan, tempat lepak, semua dah ada kat depan ni. Dah tak payah nak pasang satu fire sheet lain untuk korang jadikan space, common space lah, okay. Sebab dia dah ada. Okay, dari segi
tingkap, dia ada tingkap kat tepi ni. So dia ada dua lah, kiri kanan. So tingkap dia besar, kiri kanan tingkap yang besar. Dan belakang ni pun dia ada satu pintu. Dan sebenarnya kita boleh buka belakang ni sebagai awning lah. Cuma hari ni saya tak buka belakang dia sebab kawasan dia agak terhad. So saya tak boleh nak buka dia punya awning kat belakang lah. Lagipun kat sini dia punya suasana malam dia sejuk. Saya just perlukan tingkap kiri kanan dan pintu depan pun dah cukup. Okey, untuk tepi sini pun sama. Yang ni saya just ikat direct ke sini. Ni pun boleh, sama ada kita nak ikat terus ikat pada loop pun boleh. Dan kita macam biasanya saya akan ikat dan direct pack ke tanah lah sebab untuk privacy. Tapi angin macam biasalah masih lagi boleh masuk ikut bawah ni. Okay. So ni dari side sini lah. So yang ni dia punya extended awning. So untuk extended awning pada saya saiz dia walaupun dia tak besar macam Village L ataupun Village T-Rex, pada saya benda ni dah cukup untuk satu family kecil ataupun biasanya kalau Village M ni paling sesuai 2 ke 3 orang lah, walaupun dia ikut spek dia tulis 4 ke 5. Tapi untuk keselesaan yang saya sarankan kalau korang nak gunakan kemah ni dalam sama untuk suami isteri, okay, untuk 2 orang ataupun dengan seorang lagi anak yang kecil, ataupun maksimum adalah dengan lagi 2 orang anak yang kecil lah. Kalau anak yang dah besar pada saya kurang sesuai untuk Village M, lebih sesuai dengan Village L lah. Ok, ni contoh saya set up saya punya common space. Macam sekarang saya camping 2 orang, so saya just set up simple common space macam ni, just selesa untuk saya dengan isteri saya lah. Okay, saya gunakan 2 kerusi, okay, satu yang high back, okay, moon chair high back, dan juga yang low back punya moon chair. Satu stool kat tepi sama ada kita boleh duduk ataupun boleh letak barang. Yang satu meja egg roll yang tak panjang sangat, yang ni dia size medium, okay. Lepas tu satu meja kecil kat sini untuk letak dapur. Lepas ada rack untuk letak cooler box dan juga water container. So space ni dah cukup lah untuk kita orang berdua. Tapi kalau nak duduk dalam 3 ke 4 orang masih lagi selesa lah. Okey, kawasan dia ni sebenarnya dia tak luas sangat lah. Lebar dia ni saya rasa anggaran dia lebih kurang dalam tak sampai 2 meter. Rasanya lebih kurang dalam 1,5 meter lah, ataupun 1 meter 1.8 meter macam tu. Dia tak sampai 2 meter. Dan dia punya dari tepi pun anggarannya lebih kurang dalam 3 meter. Okay, dari hujung ke sana lebih kurang 3 meter. Okay, lepas tu belakang ni pun dia ada space lagi untuk kita letak barang. Okay, macam ni saya ubah sikit. Saya gunakan pole yang berbeza. Okay, saya upgrade pole yang lebih tinggi. Okay, ni pun daripada Pinot Camp. Dan juga dia lebih besar lah, lebih solid. Sebab kalau pole yang asal yang dia bagi, dia sama saiz dengan yang ni. Dia sama tinggi. Yang ni lebih kurang 1.8 meter. So macam ni saya tinggikan supaya lebih selesa lah dekat dalam. Macam ni kalau saya bergerak kat sini dia lebih selesa lah. So kalau yang ni dia agak ngangam sikit, walaupun sebenarnya dia tinggi. Tapi kalau dekat tengah ni nanti dia akan agak melendut. So dia punya material dia punya fly ni dia akan terkena kat kepala lah. So pergerakan agak terganggu sikit lah. Okay, kemah ni dia datang sekali dengan side wing lah. Side wing ni pada saya antara feature yang penting selepas extended awning. Sebab apa? Sebab benda ni memang sangat membantu. Satu, daripada hujan. Okay, daripada kalau hujan turun, benda ni dia bertindak sebagai satu wall lah. In case kalau hujan dia ada tempias ke apa, so dia akan protect kita punya inner tent daripada basah. Kalau kita letak barang pun dia akan lindungi daripada hujan. Dan lagi satu sebenarnya sebagai privacy. So bila kita letak macam ni, dia ada satu dinding. So untuk privacy lah. So kalau orang daripada belah sana, dia takkan nampak lah kita dekat dalam kita punya common space ni. Dia ada sedikit perlindungan lah. Okay. So pada saya side wing memang penting lah untuk campers dekat Malaysia ni. Memang satu feature yang pada saya antara selling point yang saya suka lah. Okay, saya nak tambah sikit dari segi waterproofing. Okay, walaupun masa kita camping tak kena hujan, okay, tapi overall kemah-kemah Pinot Camp Village punya series, saya gunakan Village L,
dan juga Village T dan juga Village M yang first version. Bila hujan dia tak ada masalah lah, terutamanya dari segi dia punya tent. Okay, dia bentuk atas tu, dia bentuk macam dome lah kat atas. So kalau hujan, air dia akan mengalir ke bawah. Tingkap pun tak ada masalah. Kalau buat macam ni sekalipun, setakat ni hujan memang tak pernah masuk lah, sebab dia akan mengalir kat sini dengan tepi. So untuk extended awning pun sama. So kalau yang Village M ni, dia akan mengalir ke belakang dan air akan mengalir kat tepi sini lah. Okay, so dia tak ada possibilities, dia kurang possibilities untuk air bertakung. So kita kena check. So normally air dia akan mengalir kat tepi sini terus ke bawah. Okay, untuk side depan ni, kalau macam ni, sebab dia agak rata, so ada kemungkinan untuk air akan bertakung kat sini lah. So apa yang kita boleh buat, dia ada beberapa cara lah. Satu, kita boleh ikat satu tali kat sini. So untuk yang 3.0 ni, diorang dah upgrade lah part ni, sebab dia dah letak satu extra layer ni untuk supaya dia lebih kuat. Bila kita ikat tali dan kita pad ke bawah, air hujan dia akan mengalir terus ke depan lah. Okay, lagi satu sebenarnya, kalau tak nak ikat pun boleh, kita just kendurkan je. Okay, kita rendahkan sikit pole dia ni, dia akan melendut kat sini. So air dia automatik dia akan turun kat sini. Okey, untuk cuaca panas, pada saya pun tak ada masalah, sebab kemah ni dia dah ada silver coating. So silver coating ni tujuan dia adalah untuk kurangkan haba. Okey, dan juga dia boleh reflect balik. Okey, dia boleh reflect balik bahang. So bila duduk kat bawah ni, dia akan rasa redup. Okey, so dia akan kurangkan rasa panas bila kita duduk bawah dekat sama ada dekat extended awning ataupun dekat dalam tent. So saya nak tambah sikit. Okey, untuk side awning, kalau sebenarnya ikutkan dia punya setup, yang ni sebenarnya kita kena masukkan ke bawah, ke dalam lah dia punya flap dia ni. Okay, so dia akan pack kat sini dan dia akan menguncup sikit. Tapi saya tak berapa suka buat macam tu, sebab dia akan rasa sempit. So kalau kita buat macam ni, kita tarik keluar, dia akan rasa lebih lapang. So kita nak keluar masuk pun lebih mudah lah. Cuma kat sini dia tak sampai. Saya getah dia kat sini, sebab yang ni sepatutnya dia kena pack dekat belah sana lah, kat dalam. Okay, so saya gunakan satu, yang ni adalah saya tak ingat nama dia, macam string ball macam tu lah. So benda ni sebenarnya kegunaan dia untuk ikat barang-barang camping lah, contohnya macam pole ke apa. Okay, so yang ni saya jadikan sebagai extender untuk getah ni lah. So saya extend dan dia boleh pack direct ke tanah macam ni lah. Okay, so kat sini pun boleh jadi satu laluan, kita boleh masuk ikut sini. Okay, dan dia tak rasa sempit lah. Okey, kat sini dia tak ada apa-apa loop lah untuk kita sangkut lampu. So macam ni saya sangkut je dekat tepi sini. Ni sebenarnya loop ni untuk kita lipat lipat segway ni, dia kita boleh gulung dan kita ikat kat situ lah. So saya just sangkut lampu kat situ je, ataupun kita boleh letak satu tali kat sini dari pole tu ke pole sini, dan kita boleh gantung lah sama ada lampu ataupun kipas. Okey, so bahagian luar saya dah cover semua. So sekarang saya nak masuk dalam lah, kita tunjuk macam mana contoh saya set up, supaya korang dapat gambaran lah dia punya size macam mana, dia punya apa feature-feature yang ada dekat bahagian dalam. Okey, untuk version yang 1.0 dengan 2.0, okey, dia punya perbezaan adalah dia ada satu pintu kat tepi dan juga satu tingkap. So dia adalah dua berbenda. Okey, dia ada dua benda berbeza lah, satu tingkap dan juga satu pintu. Tapi untuk version yang 2.0, dia perubahan dia adalah dia ada satu pintu yang besar ni dan juga tingkap dia sekali. Dekat dua-dua side pun dia ada tingkap, dua-dua side pun dia boleh jadi pintu. So dia punya bukaan pun berbeza, dia bentuk T-shape lah, T terbalik lah. Satu yang kat tengah, dia ada kiri kanan, dia bukaan ke tepi. Okay, so tu perubahan yang paling ketara lah yang ada pada kemah Village M 3.0 ni. So yang ni kita perlu buka macam ni lah. Dia ada satu yang tengah ni memang kita kena buka lah sampai atas. Okay, lagi satu dia ada dua option, sama ada kita buka sebelah je macam ni, ataupun kita buka dua-dua. Okay, sebab dua-dua pun sama, so terpulang lah kalau kita tengah nak loading barang, kita boleh buka dua-dua lah supaya dia ada satu pintu yang besar. Tapi kalau kita nak kurangkan buka pintu, so kita boleh buka sebelah saja. Okay, so kalau kita buka sebelah pun kita boleh masuk dengan mudah lah macam ni. So dalam dia macam ni lah, dalam dia masih lagi tinggi, sebab
ketinggian dia adalah 1.9 cm ataupun 1.9 meter. Okey. So pintu dia ni kita boleh jadikan sebagai tingkap. So kita boleh gulung. Actually dia ada lapisan dia, privacy layer dia untuk kita tutup. So yang ni pun sama. Okey. So untuk version 3.0 ni, so apa yang saya nampak, dia punya ventilation dia lebih baik lah, sebab dia ada, kalau sebelum ni dia punya tingkap dia lebih kecil lah, dan di pintu dia pun dia tak sebesar ni. So macam ni dia punya tingkap dia lebih besar. Okay, tingkap tepi dia pun memang dah besar. Yang belakang ni pun sama je. So depan dan belakang pintu dia jenis yang sama. Okay, so macam ni lah gambaran contoh saya set up lah. Sebab saya camping berdua, saya just gunakan satu tilam queen. Dan sebelah sini dia ada space yang sangat besar lah. So ni adalah ruang untuk solat, tempat letak barang. Saya boleh letak satu box kat sini, satu box yang besar, satu lagi box yang kecil. Dan saya letak sebenarnya power station dan juga semua barang-barang dekat sini lah. Dan untuk tidur kat sini, lepas tu ada lagi ruangan untuk letak beg. Okay, masih lagi selesa. Kemah Village M 3.0 ni, dia sebenarnya masih lagi muat letak satu lagi tilam queen kat sana. Okay, cuma dia space dia akan jadi terhad lah. So kalau kita letak dua tilam queen kat sini, so kita just ada space kat sini saja untuk letak barang. So biasanya kalau nak selesa macam saya cakap tadi, kalau kita stay 3 orang, kita boleh letak satu tilam single lah. Satu tilam single ataupun camping bed. Dia masih lagi ada banyak lagi ruangan dekat area tengah-tengah sini. Okey, macam biasa, feature-feature yang ada dekat dalam Inetan ni, dia ada 2 poket, satu dekat sini dengan lagi satu dekat sana lah. Lepas tu dia ada zip untuk kita masukkan kabel kalau kita ada bawa untuk plug point. Okey, dia ada zip khas kat sini. Okey, kemudian dia ada ni, ni kabel. So kalau kita bawa, kita perlukan nak gunakan contohnya kipas ataupun lampu yang gunakan kabel, so kita boleh ikatkan dekat sini lah. Dia ada velcro punya loop kat sini, so kita boleh ikat kabel-kabel dekat sampai kat bawah. Okay, kat tengah dia just ada satu saja hook untuk kita sangkut kipas ataupun lampu. Okay, lepas tu lain-lain kat atas pun tak ada apa-apa ruangan ventilation, dia just ada kat keliling saja. So dia ada total dekat 4 permukaan ni dia ada lah, memang sangat besar. Dari segi ventilation bagi saya memang tak ada masalah kemah ni. Okay, macam ni saya gunakan warna hitam. So kalau siang dia memang sangat gelap. Okay, saya tutup lampu. Walaupun kat luar sebenarnya cerah, kat dalam kemah dia memang gelap. So kalau korang suka kemah yang gelap kat dalam, so boleh pilih yang warna hitam lah. Okay, untuk pasal perubahan yang ada pada kemah ni, dia punya pintu tu, pada saya dia ada kebaikan dan kekurangan. Okay, so dia punya kelebihan pada saya, dia punya ventilation dia lagi baik lah, sebab dia lebih besar lah dia punya jaring dia tu. Okay, berbanding yang sebelum ni. Okay, tapi dia punya kekurangan dia pula, pada saya sebab zip dia tu, kita kena start daripada bawah lah. Semua zip dia akan buka daripada bawah, dan benda tu mungkin akan mungkin ada setengah orang dia akan rasa leceh lah, mungkin sebab nak kena tunduk semua apa. Kalau jenis yang pintu sebelum ni, okay, pintu dia ada double zip. So kita boleh letak zip dia tu sama ada dekat atas ataupun dekat tengah, dan dia sebenarnya lebih mudah dicapai. So macam ni, kalau orang dia mungkin dia kena tunduk sikit, dan kalau orang tu dia ada masalah untuk bongkok ke apa, mungkin dia agak susah sikit lah nak buka, sebab semua zip tu dia akan tutup dan buka daripada bawah ke atas. Tepi pun sama. Okay, tu tadi saya dah bawa tent tour. Kita dah tengok dari segi luaran dan juga dalaman. So overall pada saya, kemah Village M 3.0 ni adalah satu option yang baik lah kalau korang nak cari satu kemah yang dah komplit lah. Walaupun dia pasang secara manual, dia sebenarnya tak susah pun. Dia memang sangat cepat setup. Even seorang pun boleh pasang, tak ada masalah. So dari segi yang lain-lain, pada saya dia tak ada apa perubahan. Semua sama. Dan saya suka memang dia punya ni lah, dia punya standard awning memang cemerlang dengan set awning dia. Pada saya benda ni memang dah cukup lah. Kalau korang nak satu kemah, korang malas nak pasang fast sheet lain, so benda ni dah mencukupi lah untuk satu setup yang ringkas. Okay, untuk kegunaan dalam 2 hingga 4 orang. Dia satu kemah yang nice lah, size dia just nice. Kalau kita pergi camping dekat satu tapak yang limited, okay, yang tak besar sangat, dia akan senang nak
senang nak selit lah, senang nak masuk, kita nak set up pun mudah dan dia tak mengganggu kawasan-kawasan lain. So kalau korang berminat nak dapatkan kemah Village M 3.0 ni, okay, saya akan letak link dia dekat description. Korang boleh dapatkan dengan point.cam. Okay, korang boleh beli secara online dekat Shopee ataupun Lazada, ataupun korang boleh pergi direct kat kedai diorang dekat Cyberjaya lah. Okay, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like, tinggalkan sedikit komen supaya kita terus semangat buat video-video yang berkaitan dengan kempen dekat Malaysia ni lagi. Okay, semoga kita jumpa lagi di video 10 tour review lain yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.